السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada 40 hadis dosa muamalat dan keuangan Islam yang diremehkan masyarakat. Sambungan kita masih pada hadis yang ke-11, iaitu di bawah tajuk larangan menjual sesuatu yang tiada. Hadis yang diriwayatkan daripada Hakim bin Hizam, yang mana hadis ini telah diletakkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnad beliau, iaitu hadis yang berbunyi, Ya Rasulullah, ya'tini ar-rajulu yas'aluni al-bay'a laysa 'indi ma abi'uhu thumma abi'uhu min as-suq faqala la tabi' ma laysa 'indak. Maksud dia, wahai Rasulullah, ni Hakim bin Hizam, sudah datang kepadaku seorang lelaki dan ia ingin daripada untuk menjualkan kepadanya sesuatu yang tidak aku miliki. Adakah boleh untukku menjual kepadanya apa yang ada di pasar? Baginda menjawab, jangan kamu menjual benda yang belum kamu miliki. Jadi itu hadis bab yang diletakkan untuk perbahasan bagi hadis yang ke-11, iaitu menjual barang yang belum kita jadikan stok. Bahasa mudahnya lah, kalau barang tu memang kita dah simpan tapi kita belum pamerkan ataupun belum letakkan di hadapan untuk orang tahu itu barang kita jual, itu tak apa. Ini ialah barang yang tak ada dengan kita dan kita belum beli ataupun bercadang nak beli tapi belum buat apa-apa bayaran pada pembekal, yang tu tak dibenarkan berdasarkan hadis Nabi ni. Kita berhenti sebelum ni ialah pada 11.2 muka surat 73, hukum tempahan awal, pre-order dan dropship. Kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis. Konsep tempahan awal ataupun pre-order yang sebenarnya ialah penjual membuka tawaran kepada pembeli untuk mendapatkan barangan. Maknanya pre-order ni, penjual yang beri tawaran pre-order ni, dia dah ada hubungan, dia dah ada persefahaman antara pembekal dengan pihak yang dia nak ambil barang tu. Dia memang dah beri sedikit deposit dia untuk dia ambil barang tu, penjual tu. Sebab tu dia buka pre-order, ataupun ada akad, ada perjanjian antara dia dengan pembekal. Biasanya pembeli melakukan tempahan awal ataupun pre-order kerana beberapa sebab. 3 sebab yang diletak sini. Barangan tidak ada dengan penjual lain, maknanya barangan tu terhad, setengah-setengah orang je jual. Yang kedua ialah barangan belum ada di pasaran, belum masuk pasaran. Contoh, gadget apa yang terbaru, baru buat pre-launch, baru buat pelancaran secara tidak rasmi, baru dengan ura-ura, tapi pre-order dah dibuka. Okay. Yang ketiga, C, ialah tempahan awal pre-order ditawarkan lebih murah. Orang yang tempah dulu sebelum barang tu dijual, harganya lebih murah. Jadi sebahagian orang dia pilih untuk buat pre-order. Dia tak tunggu barang tu jual dulu baru dia beli. Itu antara 3 sebab kenapa orang memilih untuk pre-order. Bergantung kepada kecenderungan dia lah.
Tempahan awal ataupun pre-order haram jika penjual menjual produk yang pada kebiasaannya susah untuk diserahkan kerana ada risiko dan tidak dapat diserahkan itu tinggi. Maknanya satu orang penjual dari segi track record dia tak menunjukkan ianya meyakinkan jual barang tu. Sekarang ni antara track record yang boleh diambil kira ialah review orang. Sebab zaman sekarang ialah zaman orang beli barang online. Orang buat review, sama ada review tu orang buat dalam bentuk tulisan, orang letak gambar barang yang pernah beli dengan dia, ataupun mungkin zaman sekarang review tu dibuat kerana ada video pihak yang buat review ni. Cuma review ni pun masih lagi tergantung. Masih lagi tergantung, belum lagi jaminan yang kuat. Kita dah sebut sebelum ni, ada pada zaman Nabi ni pihak yang buat hubungan ataupun ada hubungan dengan penjual. Kerja pihak ni ialah untuk markup harga. Orang datang beli, dia tukang markup harga. Dia tak beli pun. Jadi bila mana orang tawar murah, tiba-tiba dia datang dia tawar tinggi. Itu zaman Nabi. Nabi larang perbuatan ni sebab nak bagi orang yang datang beli tu tertipu dengan penawaran harga tinggi dia. Zaman sekarang review-review palsu pun menjadi sebab kenapa sebahagian orang kurang yakin ataupun jual beli tu jadi kurang berkat ataupun tak betul. Ada pihak yang dibayar untuk membuat review. Maknanya review dia ialah review yang tak betul. Maklum balas dia, apa pengalaman dia beli tu yang tak betul. Itu pun benda yang perlu diambil kira. Tapi kalau kita dah kenal penjual tu dan memang review dia tu review yang kita kata hampir mustahil lah untuk berlaku penipuan, maka tak apa kita beli barang pre-order dengan dia. Saya dah beri contoh sebelum ni. Contoh satu orang, dia tawarkan pada kita barang yang dia tak pernah jual. Contoh dia ni jual makanan ataupun jual nasi lemak. Tiba-tiba dia kata dia pun pengedar sah kepada barang Apple original. Tuan nak percaya? Dia tengok warung dia apa semua. Biar betul dia jual barang Apple. Dia kata betul saya jual. Ada CJ lagi tapi tak bawa CJ. Kita tak percaya. Sebab tidak meyakinkan. Tapi kalau dia tu memang buka kedai yang memang ada jual telefon, bukan jenama Apple pun tapi telefon-telefon lain dia ada. Dan dia pun kita nampaklah dia punya benda yang dia jual tu kena dengan pre-order yang dia tawarkan tu, kena dengan benda yang dia jual. Dengan suasana kedai dia apa semua, maka itu pun diambil kira untuk kita buat pre-order dengan dia. Tapi kalau dia tak ada petanda yang jelas, dia jual benda lain, dia jual benda yang tak bersangkut paut dengan benda yang pre-order, maka jual beli itu perlu hati-hati. Para ulama dulu menyebutkan jual beli dengan orang seperti ini haram kita buat pre-order dia sebab tidak meyakinkan dan kemungkinan untuk berlaku penipuan ataupun ambil kesempatan tu tinggi. Muka surat 74 itu ialah pre-order. Yang pre-order tu dah selesai. Okay. Muka surat 74 ni ialah berkenaan dengan sistem dropship. Dropship ni ialah satu pengedar sah, ejen bagi satu barang. Dia tak simpan pun barang, dia cuma ejen, dia ambil komisen melalui jadi pihak yang collect order. Okay. Barang dipasarkan melalui pasaran atas talian atau dengan hanya memasang display item atau katalog. Lalu pihak pembeli melakukan transaksi melalui perniagaan atas talian kepada reseller dropship. Sesudah wang dipindahkan, pihak dropshipper ataupun pemborong yang mengirim barang kepada pembeli. Artinya, pihak reseller sebenarnya tidak memiliki barang pada waktu tersebut. Barangnya ada di pihak pengeluar dan pemborong. Itu maksud daripada dropship ni. Dia cuma jadi orang tengah, dia tak uruskan penghapusan barang, dia pun tak tahu berapa unit barang yang disimpan dalam stok, dia tak tahu. Dia cuma jadi tukang penerang pada orang yang nak beli. Dia adalah sampel, dia mungkin ada simpan review sikit, dia mungkin ada simpan katalog-katalog tertentu untuk dia tunjuk okey barang ni, description barang ni apa, sifat-sifat barang ni apa. Jadi itu ialah dropship punya kerja.
Dia tak simpan apa barang. Dia hanya dapat komisen daripada pemborong yang ambil rekod berapa orang yang tempah barang melalui dia. Itu dia panggil dropship. Kemudian disebut boleh untuk menjalankan konsep perniagaan, boleh untuk menjalankan perniagaan konsep tempahan awal, pre-order di platform atas talian seperti Lazada dan Shopee, kerana ianya termasuk dalam bentuk jual beli salam, bai'us salam dia panggil, iaitu bayar dulu baru barang dapat kemudian. Sebab pihak yang nak membekalkan barang tu dia perlukan modal sikit untuk dia boleh keluarkan barang tu dia hantar pada pembeli. Contoh yang paling ringkas dalam kehidupan kita ni ialah tempahan baju untuk dijahit. Baju tak ada lagi, tapi biasanya tukang jahit minta deposit. Minta deposit tu ialah untuk dia ada faktor memulakan tempahan tu. Dari segi mazhab Syafi'i, pembayaran deposit ni, jual beli yang jenis ada deposit ni tidak sah jual beli tu. Sebab kita telah memberi benda yang tak ada. Dia balik pada hukum masalah ni. Tapi melihat kepada keperluan ataupun disebut sebagai umum balwa, benda yang banyak berlaku. Sebab boleh jadi juga kalau tak beri deposit, tukang jahit tu jahit baju dah siap, yang tempah tu kata tak jadi rugi pula pada tukang jahit tu. Jadi melihat kepada keperluan-keperluan tu, pembelian dengan cara ni diharuskan untuk kita buat. Kita boleh buat. Maknanya boleh untuk tukang jahit tu dia burnkan deposit bila mana pembeli ni, yang tukang tempah ni, dia cancel pada waktu yang lepas daripada dibenarkan untuk ambil deposit tu. Biasanya dia kata lepas 2 bulan tak boleh cancel, ataupun kalau cancel deposit akan burn. Apa-apa sajalah benda-benda yang jenis ada ambil deposit ni. Jadi ini ialah benda-benda ataupun perkara-perkara yang perlu diambil tahu. Secara umumnya jual beli macam ni haruslah kita boleh buat. Memang sekarang ni pun hampir semua orang berjual beli dengan cara macam tu. Sebab sekarang ni orang lebih minat jual beli secara online. Tak kira lah platform. Ni buku ni pada zaman Lazada dengan Shopee. Sekarang dah ada TikTok pula. TikTok Shop pun antara platform terbaru untuk orang beli barang. Bahkan orang ramai berpindah ke platform tu sebab lebih murah berbanding Shopee. Ini sebahagian pandangan-pandangan orang yang suka shopping di TikTok dan beberapa platform ni lah. Okay. Cuma mungkin orang yang tak biasa dengan pembelian online, kerana mungkin faktor umur, kita orang berumur ni tak berapa nak beli barang online sangat. Jadi contoh mudah untuk kita nampak ialah tempahan baju, apa sajalah, hatta tempahan makanan. Contoh masjid nak buat jamuan apa semua, pergi dekat orang catering, bayar dulu sikit. Makanan tak ada lagi. Dari segi mazhab Syafi'i memang tak boleh. Kita kena ambil makanan dan bagi on the spot, one off pada dia terus. Okay. Tapi benda tu susah. Sebab benda tu perlukan kepada banyak faktor lah. Kalau kita nak pakai kaedah itu, kita akan jadi payah. Sebab sekarang ni pembeli dan penjual kedua-duanya ada risiko. Orang yang membeli pun dia ada risiko untuk ditipu, orang menjual pun ada risiko untuk ditipu. Dua-dua ada risiko. Jadi cara yang paling baik ialah memberikan urbun ataupun memberikan deposit awal, supaya hak bagi kedua-dua belah pihak antara pembeli dan penjual ini terjaga. Cuma pun boleh jadi jugalah, walaupun deposit dah diberi, kadang-kadang orang kata apa, boleh jadi juga isu-isu picisan yang menyebabkan jual beli itu pun jadi salah ataupun jadi tak sah, kerana barang yang ditempah tak sampai pada waktu yang ditetapkan, ataupun barang yang ditempah berlainan seperti mana yang dikehendaki oleh pembeli. Ini juga antara ciri-ciri jual beli itu boleh jadi tidak sah ataupun terbatal. Tambahan lagi dia sebut, polisi pemulangan semula ataupun return refund pada pelanggan dapat menghilangkan risiko barang tidak dapat diserahkan atau tidak sama spesifikasi yang selari dengan prinsip khiyar dalam Islam. Maknanya platform-platform jual beli ni dia ada sistem refund. Cuma orang kadang-kadang
tak sabar dengan refund ni. Kadang-kadang refund ni ambil masa lama. Sebab banyak benda yang dia nak investigate, dia nak kaji. Kenapa pembeli ni report macam ni, dan apa respon penjual bila mana pembeli ni report. Benda tu ambil masa sikit lah. Cuma nak katanya, wujudnya platform-platform ini menjadikan jual beli online atas talian ni menjadi pilihan ramai orang. Cuma yang lecehnya ialah tak sabar menunggunya. Sebab yang menghantar itu pula urusan yang ketiga pula. Pihak kurier ni dia urusan lain pula. Orang yang menghantar, bila mana barang yang ditempah, yang diorder telah dibungkus siap, dihantar oleh penjual kepada pihak yang menghantar, maka tanggungan keselamatan barang tu akan berpindah pada kurier tu pula. Zaman moden ni dia banyak unsur lah, banyak cabang yang kita nak kena tengok. Cuma nak katanya secara umumnya pembelian ini harus, tak ada masalah. Cuma yang masih dikaji lagi ialah beberapa platform-platform, antaranya Shopee Pay Later. Ini ramai orang pilih platform ni sekarang. Dia beli barang dekat Shopee, tapi dia tak bayar cash, tak bayar habis, dia bayar angsuran. Barang tu dia mungkin order dalam kuantiti yang banyak, tapi dia bayar angsuran dengan penolakan duit daripada debit card dia. Yang ni masih lagi dalam kajian, masih lagi belum ada keputusan yang muktamad, boleh ke tak boleh. Cuma peringkat awal Shopee Pay Later diperkenalkan, dia ada cas yang berbeza, cas yang tak diketahui. Maknanya harga dia agak berlainan dengan kalau kita bayar tunai, bayar habis. Bukan bayar tunai, maknanya bayar habis tu. Bayaran tambahan itu tak diketahui ke mana perginya. Tapi sekarang kalau orang yang tengok orang yang biasa beli barang dengan Shopee ni, dia akan perasan Shopee Pay Later ni kadang lebih murah pula pada bayar secara one shot tu. Sebab dia ada kupon-kupon yang kadang-kadang boleh potong banyak daripada kalau kita beli one shot. Dia macam pihak Shopee ni pun dia macam nak galakkan beli dengan cara berhutang juga. Jadi saya tak tahu keputusan muzakarah fatwa ke ataupun fatwa negeri ke, setakat ni masih lagi belum ada jawapan yang konkret ataupun jawapan yang jelas. Yang ada pun dalam jawatan mufti wilayah, itu pun waktu sebelum ada konsep pengurangan harga melalui kupon tu. Maknanya dia orang melihat kepada jual beli itu fasid, tak boleh. Sebab memang ada beza harga yang ketara dan pihak Shopee tak boleh nyatakan kenapa ada beza ni. Dia ambil atas sebab apa, perkhidmatan apa yang menyebabkan harga barang naik. Tapi saya tengok kebanyakan orang sekarang ni ramai pilih beli dengan cara tu. Kita pun baru tahulah, tengok orang ramai beralih ke pembelian Shopee Pay Later. Saya ada jumpa satu orang, dia penjawat awam. Dia banyak beli barang-barang keperluan anak-anak dia dengan Shopee Pay Later. Beli susu anak, beli pampers. Dia kata lagi murah daripada pergi pasar raya dan beli di situ. Jadi ujung bulan ni masuk gaji, dia akan potong melalui debit card dia lah. Dia akan buat cara tu. Saya tak tahu sejauh mana dia punya murah dia tu. Cuma nak katanya kita sedang beralih ke arah itu. Mungkin nanti orang beli sayur, orang beli ikan pun melalui cara tu juga kot. Jadi dia akan menyebabkan kedai-kedai fizikal ni ada sedikit ancaman lah sikit. Sebab memang harga di platform online sangat murah berbanding harga-harga di secara kedai fizikal ni. Cuma nak katanya kita akan beralih ke era itu. Nanti kita akan tengok orang ni lebih kurang pegang duit fizikal, lebih banyak main secara online saja. Jadi ini antara movement pergerakan yang memang kita kena ambil tahu jugalah. Satu masa nanti mungkin kita akan pergi kepada zaman yang memang orang tak guna duit tunai langsung lah kot. Sekarang ni orang duk guna lagi. Cuma nak katanya kita akan tengok bila mana waktu masa akan datang, isu-isu muamalat ni akan lebih berkembang lagi. Sebab jual beli manusia ni dia akan bertukar, beralih arah juga. Okay. Tambahan lagi yang kita dah baca tadi ni, disarankan juga kepada peniaga yang ingin menjalankan perniagaan dengan konsep demikian untuk meminta kebenaran terlebih dahulu daripada pihak pembekal untuk menjadi wakil penjual
untuk memastikan kemampuan barangan tersebut diserahkan kepada pembeli dan juga waktu serah terima tersebut. Maknanya pastikan dropship ni betul-betul dia memang dikenali oleh pemborong tu ataupun pembekal tu. Dia bukan orang yang tiba-tiba guna nama, lepas pada tu dia beli dengan cara murah, lepas pada tu dia jual dengan harga yang tak diletakkan oleh pemborong. Sebab ada sebahagian orang dia bukan dropshipper. Dia pergi dekat outlet ataupun stokis kawan tu, dia beli banyak, dia pun buka platform kedai dia sendiri dalam Shopee online ataupun apa-apa saja platform online, dia pun jual. Dia jual dengan harga yang lebih rendah daripada dropshipper lain tawarkan. Yang ni pun termasuk daripada bab jual beli yang boleh mengganggu hukum sah dan tak sahnya jual beli. Dia ambil dengan kuantiti yang banyak. Ini bulan 12 ni antara bulan yang menjadi minat bagi sebahagian orang yang suka beli barang borong. Sebab waktu ni ialah year end sale. Banyak barang turun harga. Dia akan simpan, dia beli. Dia beli dengan jumlah yang sangat banyak. Dia tak jual lagi. Dia akan jual waktu orang dah mula reda apa semua, dia akan boost benda tu dengan harga yang sangat murah. Yang ni kita dah sebut dalam bab ihtikar sebelum ni. Ihtikar ni ialah monopoli. Selagi mana benda tu bukan benda yang menjadi bahan asasi yang perlu dikawal oleh pemerintah, dia tak apa. Contoh baju. Beli dulu sebanyak mungkin. Waktu harga dia tengah biasa-biasa ni, nanti bila mana barang tu dah habis, barang tu jadi collector's item ni, barang yang dicari-cari orang, baru dia markup harga tinggi. Yang tu tak salah pun, walaupun hakikatnya monopoli juga. Tapi dengan sebab dia bukan barang yang menjadi keperluan asasi. Bukan semua orang kena ada. Macam beras apa semua ni, semua orang makan. Baju mungkin orang tak minat baju tu, mungkin kelompok tu je lah yang minat. Tapi kita sebut mereka yang macam ni, dia panggil apa? Cikik darah lah istilah dia. Dia tak haram, cuma dia cikik darah. Orang akan rasa mahalnya harga yang dia tawarkan, tapi itu hak dia. Sebab itu ialah barang dia, dan dia boleh letak harga banyak mana yang dia nak, selagi mana benda tu bukan menjadi barang yang keperluan umum. Dia hanya barang yang tersebut sebagai aksesori sahaja. Cuma nak kata dropshipper ni kena bertanggungjawab. Jangan jadi dropshipper palsu. Yang kedua juga, isu yang berkaitan dengan bab ni ialah menggunakan muka tokoh-tokoh tertentu untuk melariskan barang-barang yang dia jual. Yang ni banyak. Guna muka orang mana-mana entah, sedangkan tuan pemilik wajah tu tak tahu pun muka dia guna untuk lariskan barang ni. Ini juga antara taktik-taktik orang meniaga sekarang. Dia cut kuliah orang mana, promote tentang kasturi ke, promote tentang apa. Dia promote umum, tapi dia compile ataupun dia attach dengan barang yang dia nak jual. Sepatutnya dia kena maklum kepada pihak yang dia guna tu. Dia kena bagi tahu. Dia tak boleh guna sembarangan. Ini termasuk daripada penipuan ataupun gharar, benda tak jelas. Selain daripada tu, kita tengok apa lagi yang disebut. Perenggan terakhir muka surat 74. Manakala hukum dropship ialah harus kerana dianggap sebagai pekerja atau ejen bagi pemodal. Ia lebih kepada sifat wakil kepada dalam konsep wakalah. Walaupun begitu, perlu dipastikan tiada unsur gharar atau penipuan. Tiada unsur gharar dan juga penipuan. Sebenarnya kalau kita nak bincang dengan lebih panjang, banyak benda yang menjadi isu dalam bab dropship ni. Antaranya kalau kita tengok, kalau yang mungkin kita jarang dengar lah, isu penerbitan buku bagi syarikat penerbitan yang sudah tidak menerbitkan lagi buku tu. Yang ni untuk orang akademik lah. Ada satu penerbitan yang terkenal di Lubnan, nama dia Darul Kutub Al-Ilmiyah, DKI, Darul Kutub Ilmiah. Dia punya HQ dia, headquarter dia ialah di Lubnan, di Beirut, Lubnan. Saya ada dengar cerita ni daripada kawan-kawan yang duduk dalam bidang akademik ni lah. Dia kata ada satu pihak mendakwa wakil kepada DKI di kawasan Nusantara ni, bukan Malaysia, port dia.
Pok dia negara lain, negara jiran kita, sekitar kita, tapi dia dakwa dia ialah DKI punya ejen. Sedangkan pihak yang di Lubnan tu tak tahu cerita pun ini ialah wakil dia, tak tahu. Jadi dia cetak balik buku-buku kitab-kitab tu tanpa pengetahuan pihak HQ. Dia macam ni lah, ada orang keluarkan kopi radik HPA yang tiruan. Kita guna contoh HPA sebab HPA ni antara produk dia yang paling meluas lah, kopi radik. Dan kopi radik ni ada sampai tahap yang tiruan pun. Nak katanya walaupun banyak produk-produk HPA kurang dikenali, tapi yang masih kekal dalam pasaran ni radik. Tuan-tuan pergi mana radik? Pergi sampai ke Mesir pun ada orang jual kopi radik ni. Pergi Jordan pun jual kopi radik. Nak kata terkenalnya kopi radik ni. Cuma nak katanya ada pihak yang dia guna semua, label dia, warna dia, semua sama. Dan akhirnya dia claim dia pihak itu. Ini banyak berlaku. Penerbitan buku apa semua dan dijual. Buku-buku tu dijual dan orang sangka inilah DKI yang sama branch dengan, sama saluran dengan yang di Beirut Lebanon. Ni guna nama orang. Ataupun terjemah buku-buku ke dalam bahasa Melayu daripada buku asal Arab tanpa pengetahuan penulis. Banyak. Saya ingat guru kami waktu belajar di Jordan ni, Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Dah meninggal dah pun. Buku dia ni banyak diterjemah dalam bahasa Melayu, tapi dia tak tahu pun orang Melayu terjemah. Sepatutnya dia dapat royalty buku banyak, tapi orang tak tahu. Kesian lah, sebab kita tengok buku-buku dia terjemah, dijual di kedai-kedai buku di Malaysia ni. Sedangkan penulis asal buku tu, yang terjemah buku dia tu kaya raya. Buka bermacam-macam cawangan lah, hire orang pekerja ni dia. Sedangkan penulis buku Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi tu sendiri sampai ke mati tak ada pakai kereta. Dia tidak memiliki kereta. Dia tokoh ulama besar di Syam, dia orang Palestin. Rumah sewa sampai ke mati. Penat juga nak berjawab tu, sebab kita ambil hasil karya orang. Paling kurang bagi tahu. Dan saya tak rasa Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi ni dia gilakan duit pun. Cuma dia nak tahu je buku dia ni dah diterjemah. Sebab ada sebahagian guru kami yang dia beri keizinan terjemah, dia tak pernah minta royalty. Cuma dia nak tahu buku dia tu betul ke dia terjemah. Dia nak tahu yang tu, dia akan bagi surat kebenaran untuk terjemah. Dan lepas pada tu kita boleh terjemah. Ni ada sebahagian penerbit-penerbit yang kurang amanah ni, mengambil untung di atas hasil kerja orang tanpa ada makluman daripada pihak asal tu. Kawan tu pun dah mati, meninggal lama dah pun. Buku tu pun banyak tersebar dalam kalangan orang-orang yang mengajar ni lah. Ustaz-ustaz yang mengajar banyak guna buku terjemahan tu. Cuma syarikat tu ialah syarikat yang tidak memaklumkan kepada penulis asal. Ini pun masuk dalam bab dropshipper yang tak jelas, gharar. Kita pergi pada hadis yang ke-12. Larangan melakukan dua transaksi dalam satu jual beli. Daripada Abdul Rahman bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, daripada ayahnya berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an safqataini fi safqatin wahidah. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada menjalankan dua urus niaga dalam satu urusan transaksi. Umum hadis nak sebut ialah satu akad ada dua harga pada barang yang sama. Barang ni kalau beli cash harga ni, kalau beli tunai harga ni, dalam satu akad yang sama. Itu maksud dia. Kita tengok 12.1 muka surat 78. Maksud larangan menjalankan dua urus niaga dalam satu urusan transaksi. Para ulama dahulu memberikan beberapa contoh berlakunya perkara ini, iaitu contoh pertama, aku jual kepada kamu barang ini dengan harga 1,000 dinar tunai atau 2,000 dinar jika 2 tahun. Maka ambillah mana-mana yang engkau suka tanpa ditentukan harga dan tempoh. Tak boleh buat sekaligus macam tu. Kita boleh beri pilihan. Contoh, kita pergi kedai nak beli motor. Pemilik motor tu, tuan kedai tu kata, motor ni beli cash harga ni, beli tunai, beli hutang ataupun ansuran harga ni.
Dia boleh beri tawaran pada kita. Okay, sekarang kita boleh pilih nak beli secara cash ke nak beli secara tunai. Tapi waktu nak buat agreement, contoh kita pilih nak beli hutang, angsuran. Dalam agreement tu dia tak boleh ada sekiranya dibeli dengan cash harga sekian dan sekiranya dibeli dengan tunai, dengan dibeli dengan angsuran dengan harga sekian-sekian. Dia tak boleh. Dia kena buat akad secara hutang. Jangan masuk harga tunai tu. Maknanya mudah nak fahamnya ialah asingkan akad dia. Itu saja. Asingkan akad. Jangan masukkan akad tu duduk sekali. Akad ni lah perjanjian lah. Bila mana kita beli satu barang tu. Contoh kedua dia sebut sini jual beli macam tu ianya dilarang. Jika ditentukan khusus harga dan tempoh, maka hukumnya harus. Beri tawaran tak apa, tapi jangan buat akad dengan dua sebut harga. Tapi kena jelas satu harga je. Contoh kedua, aku menjual kepadamu hamba ini dengan harga 1,000 dinar dengan syarat kamu menjual kepadaku rumahmu. Ini pun contoh dua jual beli dalam satu akad. Kita paksa orang tu jual. Contoh kita kata, aku akan beri pada kamu pinjaman sekian-sekian, tapi dengan syarat kamu kena kerja dengan aku begini. Dia tak boleh. Sebab benda tu dilarang. Sebab dia ada unsur membebankan antara satu sama lain. Kalau kita nak benda yang dia jual, kita kena buat akad asing. Jangan kita buat akad kerana kita compile akad tu sekali. Aku jual barang ni dengan syarat kamu jual barang kamu dengan harga sekian-sekian. Dia tak boleh. Jual beli yang ni bagi settle dulu, lepas tu baru buat jual beli yang ni. Yang macam tu tak apa. Sebab apa? Sebab itu lebih jelas dan itu lebih baik untuk hubungan sesama manusia. Ini beza orang Islam dengan beza jual beli orang bukan Islam. Orang bukan Islam dia tapau je semua. Selagi mana dia ada unsur keuntungan, dia akan ambil. Tapi kita orang beriman, kita ada beza. Sebab tu dalam kehidupan seorang Islam, seorang Muslim ni, kita kena sentiasa tahu beza kita dengan orang bukan Islam, dengan orang non-Muslim. Sebahagian orang terlalu rapat dengan non-Muslim, kadang-kadang dia rasa benda ni normal, biasa. Sebenarnya kita ada beza. Bukan kita nak merendahkan orang bukan Islam. Cuma kita nak kena tahu bahawasanya orang Islam, dia ada nilai yang berbeza dengan orang bukan Islam. Sebab tu kita tengok Nabi dia tunjukkan kepada kita sunnah yang berbagai-bagai dalam kehidupan harian, supaya kita ada beza dengan orang bukan Islam. Manusia dia akan tidur dan dia akan bangkit waktu pagi. Bangun tidur. Orang Islam pun bangun tidur, orang bukan Islam pun bangun tidur. Tapi apa beza orang Islam dengan orang bukan Islam bangun tidur? Orang bukan Islam, dia mungkin bangun tidur, dia bangun dia pergi mandi. Tapi orang Islam, orang beriman, orang yang cinta pada sunnah Nabi, dia ada beza dengan orang bukan Islam waktu dia bangun tidur. Dia tak kalut, dia bangkit, dia mengingati Allah. Sebutlah apa-apa, paling kurang pun ya Allah sebut. Lepas pada tu sapu muka, bekas-bekas pada tidur pun semua ni, baru baca doa tidur. Lepas tu pergi bilik air, masuk kaki. Ada beza dengan orang bukan Islam, walaupun perbuatannya sama. Sebab nilai orang Islam tu lain, nilai Islam tu lain dengan nilai bukan Islam. Contoh, kita orang Islam, kita boleh minum dengan tangan kanan, dan orang kafir pun boleh minum dengan tangan kanan. Apa beza kita orang Islam dengan orang kafir waktu kita minum dengan tangan kanan? Waktu kita minum, kita menyebut nama Allah. Mereka boleh pegang tangan kanan tak? Sebab tu mereka tak boleh claim, saya pun boleh ikut sunnah, saya pegang tangan kanan. Tapi tak, kita ada beza. Waktu kita pegang, kita memegang dengan menyebut nama Allah. Sedangkan dia waktu dia pegang, dia mungkin pegang tangan kanan, dia tak dapat pahala sunnah. Sebab nilainya berbeza. Begitulah kehidupan orang Islam dengan kehidupan orang bukan Islam. Sebab tu benda ni penting. Kita kena tengok benda ni daripada asas yang lebih ringkas dan lebih basic lagi. Sebab mungkin sebahagian orang dia rasa macam, kenapa renyah sampai macam ni? Kena buat dua akad. Apa implikasi? Apa salahnya? Kalau kita tengok sebab yang jadi macam ni ialah Nabi nak suruh kita beza dengan orang bukan Islam. Itu saja. Jual beli kita orang Islam dengan jual beli orang bukan Islam berbeza. Kehidupan orang Islam dengan kehidupan orang bukan Islam berbeza. Tujuannya ialah supaya kita tahu kita ada cara kita sendiri. Jangan dikongkong kita dengan cara dia. Kita tak perlu dikongkong dengan cara dia. Kita ada cara ibadah kita sendiri. Kita ada pola ibadah kita sendiri. Kita tak ikut dia orang.
Sebab tu saya pernah bercakap dengan seorang non-Muslim waktu naik kereta sewa zaman belajar dulu lah, nak pergi satu tempat di KL. Dia tanya dia tanya saya, orang Islam, dia macam nak verify something, orang Islam kena pergi masjid 5 kali sehari. Saya kata ya. Dia kata kita orang Hindu, dia Hindu, kita orang nak pergi waktu kita nak kan, waktu kita nak. Dia jawab macam tu dengan reaksi dia nak kata agama dia lagi free lah daripada agama Islam. Agama Islam ni macam payah 5 kali sehari kena panggil. Saya jawab dekat dia, waktu tu saya duk fikir nak jawab apa dekat dia ni. Dia dah tua lah, saya duduk belakang, dia duduk depan, kawan duduk depan tu dia senyap, dia tak kata apa. Saya kata sebab agama kita orang ni, Allah Ta'ala ni, Tuhan ni dia sayang pada hamba, sebab tu dia kerap panggil. Dia kalau Tuhan dia sayang dekat hamba dia panggil selalu. Kalau dia tak sayang dia jarang panggil. Dia ikut suka kita, dia nak pergi tak nak pergi, dia diam sampai ke tempat tu, dia diam. Saya tahu orang Islam ni Tuhan dia sayang penganut dia, sebab tu sehari kena panggil 5 kali. Tuan-tuan, saya nak kata banyak lagi lah dekat dia. Saya kata kalau encik isteri sayang, call selalu, sebab dia sayang pada kita, dia call selalu. Ni Tuhan dia sayang, dia panggil selalu. Tapi kalau Tuhan dia tak sayang kita, ikut sekati nak datang sudah, akhirnya dia diam, bayar duit pun muka masam. Sebab tu jangan cakap lah, kalau tak kerti apa jangan cakap. Cuma nak katanya dia cuba nak convince kita supaya dia nak kata agama dia the best. Kita orang Islam, kita kena tunjukkan agama kita is the best lagi lah. Agama kita lebih baik pada dia. Sebab tu ada beza antara kita. Mungkin dia annoying kot, waktu saya masuk dalam kereta dia tu, saya ada baca doa naik kenderaan tu kuat sikit. Jadi dia rasa macam dia ni nak tunjuk pula dia ni kuat agama. Dia kan orang Hindu kan, dia suka tunjuk syiar agama dia. Ini antara agama-agama di dunia yang suka tunjuk syiar agama dia. Sebab tu dia orang bila mana perayaan, dia orang nak orang nampak dia orang berarak. Orang nak nampak dia orang pukul buah kelapa sampai pecah atas jalan. Dia nak suruh orang nampak benda tu. Itu syiar dia. Dia sanggup pergi balai polis, minta surat suruh polis buat escort apa semua, tutup, nak tunjuk dia boleh buat. Begitu juga orang Islam. Dia kena tunjuk benda tu. Sebab orang-orang bukan Islam, dia sangat terganggu dengan syiar orang Islam. Tapi sebenarnya syiar kita tidak menyakiti siapa-siapa pun. Cuma nak katanya kamu berada di dalam negara ni, kamu kena hormatlah negara ni. Sebab tu pada zaman Umar Al-Khattab, Umar memberi syarat kepada Kristian dan Yahudi, kamu boleh beribadah di rumah ibadah kamu, tapi jangan angkat syiar kamu. Cukup beribadah dalam rumah ibadah. Jangan duk pukul loceng sampai bising, tak boleh buat. Azan kita boleh. Azan saja yang ada di negara ini. Kamu boleh buat apa saja ibadah di negara kamu, di tempat kamu ataupun di rumah ibadah kamu. Tapi kamu jangan tinggikan syiar. Sebab itu ialah hak dan ketuhanan. Sebab ini ialah benda-benda yang kadang-kadang dia orang cuba nak suruh kita ni rasa syok. Dan saya rasa dia a good Hindu lah, Hindu yang baik. Bukan Hindu yang tak tahu apa tentang agama dia tahu. Sebab tu dia cuba nak buat comparison, perbandingan. Agama dia lebih meraihkan kesibukan. Maknanya kalau kamu sibuk, tak payah datang apa. Nanti dah lega sibuk baru datang. Tapi tak. Sebab kesibukan dunia tu hanyalah benda yang sekejap sementara. Sebab tu agama Islam memanggil hambanya di setiap hari 5 kali sehari. Maknanya Allah Ta'ala lebih nak jumpa hamba dia, sebab dia tahu hamba dia sibuk tu dia akan stres. Sebab tu kamu kena mari masjid, kena salat. Kamu lepaskan stres kamu di sini. Kamu beritahu pada Tuhan apa yang kamu rasa terbuku pada hari itu. Jadi itu lebih menunjukkan agama Islam lebih menjaga dan meraihkan emosi penganut dia. Cuma kadang-kadang kita ni nak sama macam agama lain. Kita pula tinggal agama lebih lagi. Kemudian kita tengok apa lagi yang disebut. Contoh ketiga, seorang berkata, aku jual kepadamu barang ini dengan harga 1,000 dinar selama tempoh setahun. Kemudian aku membeli semula daripadamu 800 dinar secara tunai nanti. Ini dilarang kerana terdapat unsur riba. Yang ni jelas lah. Dalam akad dia tu, aku jual barang ni dengan harga 1,000 dinar selama setahun. Barang ni mungkin perkhidmatan lah, sewaan apa dia, ataupun benda-benda yang, sebab zaman dulu kenderaan pun disewa dengan harga macam ni. Unta, kuda apa semua ni, bayar 1,000 dinar guna 2 tahun. Lepas pada tu dia akan bagi balik pada tuan dia
dan tuan dia letak syarat nak jual nanti kena jual 800 dinar sahaja. Yang tu tak boleh. Sebab yang tu kita, orang kata apa, kita menafikan hak pemilik barang tu. Sebab orang yang dah beli barang pada kita dan kita letak syarat 2 tahun pada dia, yang tu maknanya kita bukan memberi pemilikan yang sah, kita zalim pada dia sebab kita ambil hak duit dia. Jadi itu antara contoh-contoh. Ada 2 transaksi dalam satu, ada 2 sebut harga dalam satu transaksi ni. Contoh yang lain, jika seseorang membeli tanah kebun dengan memaksa penjual mesti ada hasilnya nanti, atau memaksa penjual baju dengan syarat menjahit sekali bajunya, manakala mensyaratkan untuk mendapatkan sesuatu manfaat. Contohnya, aku beli kereta ini daripadamu tunai dengan syarat engkau beri aku pinjam pula jumlah sekian-sekian. Ini realiti hidup. Realiti hidup. Contoh dalam suasana kita ni, menyewa tanah sawah untuk tanam padi. Saya tak tahu sangat macam mana sistem dia. Cuma nak katanya kalau dia syaratkan dengan hasilnya berapa, yang tu kena tengok transaksi dia, supaya tak terjadi dua akad ataupun 2 sebut harga dalam satu transaksi. Tak letak 2 syarat. Melainkan kena selesai ke syarat ni dulu habis, lepas tu baru buat syarat yang baru. Itu beza jual beli orang Islam. Kemudian kita sebut lagi, kita tengok lagi apa yang dia sebut sini. Dia kata, atau aku jual rumah ini kepadamu dengan syarat engkau jual pula kereta engkau kepadaku. Sama je lah macam dah kita tengok dalam contoh tadi. 12.2, bila mana sebut tentang isu ini, dia memang akan sentuh isu semasa yang paling trending sekali, ialah forex trading dan juga jual beli emas. Kita tengok ada 2 poin yang letak situ. Yang pertama, syarikat forex sebenarnya memberikan pinjaman bersyarat, iaitu dengan mengikat pinjaman 100,000 USD yang diberikan hanya dikhaskan untuk berjual beli mata wang melalui syarikat mereka. Ini adalah haram kerana riba, iaitu si pemberi pinjaman mengambil manfaat atas si peminjam, iaitu orang yang bermain forex, dengan mensyaratkan mesti jual beli guna mereka. Jika pemain forex ini ingin menyatakannya halal, sepatutnya sebagai peminjam kita bebas menggunakan wang yang diperolehi untuk apa jua tujuan yang kita sukai. Malah kita boleh keluarkan semua wang pinjaman yang diberi melalui leverage, iaitu menggabungkan akad pinjam dan akad jual beli. Ulama sepakati ianya adalah haram. Yang banyak orang duk terlibat dalam bab forex ni ialah bila mana dia buat akaun forex, dia masuk dalam forex trading ni, syarikat forex tu dia akan bagi pada kita 100,000 USD. 100,000 USD ni automatik akan kredit dalam akaun forex kita. Tapi 100,000 USD ni kita tak boleh trading dengan mana-mana syarikat lain melainkan dengan dia saja. Dia bagi pinjam dekat kita, dia syaratkan pada kita untuk guna wang ni untuk tukarkan dia, exchange dia dengan dia saja. Dia macam bank bagi pinjam dekat kita 100,000, kita nak buat apa-apa kita kena bagi tahu dekat dia. Kita kena trading dengan dia lah. Dia nak beli apa-apa pun dengan dia dalam persekitaran dia saja. Ini ialah 2 benda dalam satu akad. Cuma sebahagian orang dia tak tahu, sebab jumlah 100,000 USD itu terlalu besar. Tambah pula kalau tukar dengan ringgit Malaysia ni. Sebab tu sebahagian daripada kita dia rasa benda ni tak ada apa-apa. Hatta ustaz pun main benda ni, sebab dia tak nampak dekat mana tak kena dia. Kita pergi lalu azan dulu.
Okey, kita nak habiskan muka surat 79 tu. Isu poin pertama ialah isu berkenaan dengan forex trading. Kerana apa dia diharamkan? Kerana ada unsur dua akad, dua benda diletakkan dalam satu akad. Bagi 100,000 USD, kamu hanya boleh trading dalam platform syarikat ni saja. Sebenarnya bila mana kita dah bagi pinjam pada satu orang, orang tu bebas untuk buat apa dengan duit tu. Kita tak boleh nak soal, kita tak boleh nak halang dia itu ini, tak boleh. Jadi itu antara sebab pengharaman forex yang pertama. Yang kedua, trade in emas yang lama dengan emas yang baru. Sebagai contoh, seorang pergi ke kedai emas hendak melakukan trade in. Emas dia emas lama, dia mungkin nak ambil emas baru, barang perhiasan lah ni. Isu yang timbul ialah apabila jumlah harga atau duit yang di trade in belum dimiliki oleh pembeli, lalu membuat pilihan untuk membeli kembali emas lain yang baru. Kemungkinan isu yang timbul adalah adanya unsur-unsur riba dan berlakunya larangan dua transaksi dalam satu akad. Ini banyak sebahagian kedai-kedai emas ni dia promote trade in emas lama. Macam mana cara yang paling selamat tak kena riba dengan tak kena apa yang kita tengah bincang ni, iaitu dua transaksi dalam satu jual beli. Cara yang paling selamat untuk trade in emas lama dengan emas baru ni ialah kita pergi kedai emas, kita bawa perhiasan emas lama tu, kita jual dulu, dan tokek kedai emas tu ataupun penjual itu, pembeli itulah, dia penjual, dia nak beli emas kita tu, dia bagi duit dulu siap-siap kat kita. Contoh dia timbang emas, dia tengok cek apa semua, emas ni dengan berat sekian-sekian, harga dia 15,000, dia bagi 15,000, dia transfer. Waktu duit 15,000 tu dah dapat masuk dalam akaun kita, ataupun dia bagi cash dekat kita, lepas dapat duit baru kita kata, okey, saya nak beli emas baru pula dengan duit ni. Yang tu paling selamat. Jangan waktu bagi emas lama tu dah tunjuk dah saya nak yang ni. Yang tu bimbang, berlaku ada dua transaksi dalam satu jual beli. Sebab Nabi larang benda tu. Ataupun boleh jadi yang kedua akan berlakunya riba al-fadl ataupun riba an-nasi'ah, riba penangguhan ataupun riba lebih di situ. Jadi cara paling selamat ialah nak trade emas lama, jual dalam kedai tu, dia bagi lu duit, lepas pada tu barulah kita pun buat pilihan. Itu paling selamat. Jangan kita letak saya nak jual yang ni tapi saya nak beli yang ni pula lepas ada ni. Itu tak boleh. Jangan sebut lagi macam tu. Sebab apa? Sebab Nabi larang. Kenapa tak boleh? Sebab itulah beza jual beli orang Islam dengan orang bukan Islam. Saya dah sebut tadi. Walaupun nampak macam tak ada apa-apa pun rasanya jual beli macam tu, ada apa-apa. Sebab Nabi nak buat beza antara kita dengan bukan Islam. Berpada situ untuk kita pada malam ni, InsyaAllah kita akan sambung pada kali yang akan datang. Hadis yang ke-13, larangan mengambil harta syubhah. Okey. Benda yang sama juga yang tu. Okey. Tapi syarat dia ialah kita kena dapatkan duit kereta tu dulu. Kebanyakan orang banyak tersilap dalam bab tu. Dalam bab isu jual beli kereta, saya sebut sikit lagi lah. Okay. Bila mana dia nak beli kereta baru, dia trade in kereta lama ni, dia telah letakkan dua syarat tu. Dua jual beli lah. Dua syarat dalam satu jual beli tu. Okay. Sepatutnya cara yang paling selamat ialah dia jual dulu kereta tu. Maknanya orang yang jadi dealer kereta tu, dia bagi tahu harga kereta banyak ni. Dia pun bagi duit kat kita. Baru kita kata, okey, duit ni saya guna sikit untuk deposit kereta baru. Yang tu paling okey. Mesti kena ada kejelasan. Benda tu kena jelas. Kadang-kadang orang kita ni dia terlepas pandang lambat tu. Yang dah terlepas buat tu, tak apalah, atas kejahilan kita. Untuk the next day ataupun transaksi yang akan datang, kita tak buat benda tu. Pastikan clear. Dia kena teratur, teliti benda ni. Sebab memang Nabi ajar pada kita teliti. Supaya kita tak melakukan kesilapan pada masa yang akan datang. Okay. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.